Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita pada muka surat 844 tu sana. 846 hadis Aisyah. Saya pasal tukar buku, tanda tak ada. Saya nak bertanda situ lah. Ha? Oh, dah baca dah. Sambung lah. Hadis yang ke? Hadis yang ke 518. Okay. Muka surat 845. Hadis yang ke-518. Maknanya hadis kita ini hadis Abdullah bin Abbas, hadis yang ke-517 riwayat Muslim, berkenaan dengan mayat yang disembahyangkan oleh 40 orang yang tidak syirik pada Allah, melainkan mayat itu mendapat syafaat. Itu dah selesai. Cuma saya nak tekankan sikit pada perkataan Nabi kata illa syafa'ahumullahu fihi. Di ujung hadis itu, terjemahan Melayu dia kata kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka dalam permohonan ampun baginya. Maknanya syarat yang ada dalam hadis ini, seorang itu pertama Islam, yang mati pun orang Islam, yang datang solat pun orang Islam, dan orang Islam yang solat mayat ini 40 orang jumlah dia. Dan ulama kata kalau 39 tak masuk dalam hadis ni, dia kena cukup 40 orang untuk dapat kelebihan hadis ni. Yang 40 orang itu seorang pun tidak melakukan syirik kepada Allah. Kemudian ada perbahasan ulama kita, maksud syirik ni syirik asghar ke syirik akbar. 40 orang ni tak buat syirik asghar ke syirik akbar. Secara zahir hadis Nabi sebut perkataan tak syirik. Tak syirik. La yusyrikuna billahi syai'a. Depa tak syirik pada Allah dengan sesuatu. Zahir hadisnya menunjukkan, merujuk kepada syirik akbar. Maknanya syirik besar. Dia tak pakai tangkai, dia tak berbomo, dia tak berdukun, tidak ada pada diri dia percaya pada selain daripada Allah. Tetapi sebahagian ulama kata tak, masuk dua-dua syirik. Syirik asghar dan syirik akbar. Artinya masa kawan tu semayang, dia seorang daripada 40 tu, masa dia semayang, dia tidak riak dengan kehadiran dia di situ. Dia tidak sum'ah dan tidak membangga diri. Maka dua-dua masuk. Illa syafa'ahumullahu fihi. Melainkan Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka pertolongan yang mereka minta itu, iaitu Allahumma ghafir lahu warhamhu tu, melainkan Allah Ta'ala akan masukkan permohonan mereka itu dalam pertimbangan untuk tolong mayat. Ini berbeza dengan orang lain semayang mayat. Kalau dalam jumlah tu campur, orang syirik pun ada, orang pakai tangkai pun ada, mai semayang, dia pun semayang. Semayang itu sah, tetapi semayang itu tidak masuk di dalam kategorinya Allah terima. Terima ada dua jenis. Satu terima apa? Permohonan itu sampai dan dia sedang diproses. Lagi satu terima apa dia? Kabul terus. Maka ini
yang pertama tadi, melainkan 40 orang yang tak syirik pada Allah ni berdoa pada Allah, melainkan Allah jadikan doa itu sebagai syafaat, sebagai penolong untuk si mati. Maka pemakbulan mereka kepada permintaan mereka kepada mayat, kepada Allah supaya mayat diampun dosa yang mereka baca dalam doa jenazah itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan orang yang tidak mensyirikkan Allah. Itu hadis ni kita baca pada yang lepas. Kita sambung pada waktu ini, wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhuma qala sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha, muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku pernah sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan keluar darah nifasnya. Maka Nabi berdiri di tengah jenazah itu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Sana'ani, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya tuntunan berdirinya imam tepat di tengah mayat perempuan jika sedang melakukan salat jenazah, dan hukumnya adalah sunnah. Hadis berkenaan dengan jumlah orang sembahyang mayat itu selesai. Sekarang pula penulis Imam Ibn Hajar Asqalani bawa pula hadis berkenaan dengan bila kita sembahyang mayat, imam tu nak duduk macam mana, ataupun kita sendiri. Sembahyang mayat boleh dilakukan dengan dua keadaan, berjemaah dan bersendirian, dua-dua boleh. Terpulang pada kita nak buat yang mana. Kita rasa semua yang dua ada ni semua tak mau jadi imam, sembahyanglah seorang-seorang. Salah tak salah, benda tu boleh. Itulah yang sahabat buat pada mayat Nabi. Siapa pun tak berani jadi imam. Semua sembahyang, masuk sembahyang, masuk sembahyang, masuk sembahyang. Boleh. Ataupun ada dua mayat, nak sembahyang dua-dua sekali ke nak sembahyang sin-sin? Bila nak sembahyang dua sekali, selagi maitan doa nak sebut tu tak reti. Kepada Allah maghfir lahu kan, nak dhamir dia tu nak tukar tak reti, lahuma dengan tu tak reti. Jadi tak reti tukar. Jadi sembahyang satu-satu lah. Boleh, tak salah. Boleh. Bagi sembahyang mayat ni satu, angkat pi, mayat ni pula. Pun boleh juga. Tak ada kesalahan apa-apa. Baik, hadis ni kata Imam Sana'ani, hadis ni menjadi dalil bahawa imam boleh berdiri sekiranya mayat tu mayat perempuan, berdiri tam mana? Wasataha. Wasat, tengah. Duduk tengah-tengah. Imam tu center dengan mayat, dia duduk tengah-tengah. Yang wajib hanyalah berdiri menghadap ke arah bahagian daripada mayat itu, yakni bahagian kepala, tengah atau kaki, baik pada mayat laki-laki ataupun perempuan. Yang wajibnya kalau kita sembahyang mayat, yang wajibnya apa? Wajibnya mayat kena duduk depan, tak boleh duduk belakang. Mayat duduk depan. Kita nak duduk tam mana kita boleh duduk, tapi sunnah kalau mayat itu perempuan duduk tam tengah dia. Tapi hadis ini masih ada bincang lagi. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menghadap arah mayat sewaktu solat jenazah laki-laki dan perempuan itu. Abu Hanifah berkata bahawa keduanya sama sahaja. Abu Hanifah kata, serupalah mayat laki-laki perempuan ni, serupa duduk tak mana pun tak apa. Al-Hadawiyah berkata bahawa imam menghadap tepat pada pusar laki-laki dan bahagian dada pada perempuan. Ini mazhab Hadawiyah. Hadawiyah ni syu'bah daripada Syiah di Yaman. Tetapi mereka ni dari segi fiqh mereka dekat dengan Syafi'i. Banyak mereka punya hukum fiqh tu dekat cara Imam Syafi'i. Jadi kerana buku ni ditulis di Yaman, dalam suasana Yaman, maka penulis tidak lupa memasukkan pandangan Hadawiyah. Itu ma'ruf. Dia pun kata kalau mayat itu laki-laki,
imam berdiri tepat dengan pusar dia, dan kalau mayat itu perempuan pada dada. Itu pandangan dia pun. Ini kata mereka berdasarkan riwayat Ahlul Bait, ulama Syiah daripada Ali radhiyallahu an, bahawa Al-Qasim berkata bahawa imam berdiri tepat menghadap pada dada perempuan dan antara dada dan pusat pada jenazah laki-laki. Ini pandangan mereka. Tapi secara pukul rata, kalau kita tengok imam berdiri mayat perempuan tidak pada yang ada dalam hadis Samurah bin Jundab ni, iaitu pada tengah dia, kita taklah kata apa-apa. Sebab yang dituntutnya ialah mayat tu ada depan dan imam tu boleh duduk tak mana-mana. Dia bukanlah benda wajib atau sah sembahyang mayat. Dia termasuk dalam peradaban yang ada dalam sunnah. Tapi bagi orang yang sayang dengan Nabi ni, sekecil cara Nabi pun dia nak ikut, supaya dia khilaf dengan cara orang lain. Dia nak khilaf dengan cara orang lain, dia tak mau khilaf dengan cara Nabi. Maka kalau petunjuk ni kita tinggal, rugilah. Sebab Nabi tinggalkan petunjuk ni bukan untuk sia-sia. Imam Syafi'i kata, imam berdiri tepat pada bahagian kepala mayat laki-laki dan tepat pada bahagian lututnya bagi jenazah perempuan. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu an. Nabi pernah mensolati jenazah laki-laki. Beliau berdiri tepat pada kepalanya, dan beliau menyolat jenazah perempuan, beliau berdiri pada bahagian lututnya. Ini mazhab Syafi'i. Abu Al-Ala bin Ziyad bertanya kepadanya, apakah demikian cara yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan? Anas menjawab, ya. Anas kata, ya, macam ni Nabi buat. Hanya sahaja menurut penyusun kitab Fathul Bari, bahawa Bukhari menjelaskan kuatnya hadis Samurah, sedangkan hadis daripada Anas itu lemah. Tapi ada juga ulama lain kata yang lemah ni, Bukhari kata lemah kerana Bukhari melihat dengan syarat dia. Tapi dilihat dengan syarat ulama lain, hadis itu sahih. Bukhari kata hadis itu lemah kerana syarat dia ketat. Tapi kalau dilihat pada ulama-ulama lain, ambil Al-Hakim ke, ambil Abi Daud sendiri ke, Abi Daud kata hadis itu sahih. Hadis berkenaan dengan apa yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, iaitu kalau mayat itu mayat laki-laki, kalau mayat itu mayat laki-laki, imam berdiri kat kepala. Kalau mayat perempuan, imam berdiri dekat lutut dia. Itu daripada hadis Anas. Bukhari kata hadis ini lemah. Yang kuatnya hadis Samurah. Wallahu ta'ala alam. Jadi dalam bab ni kita tengok ada berapa pandangan. Satu yang ada dalam hadis ni. Kedua, pandangan Abu Hanifah, berdiri tak mana pun tak apa. Ketiga, pandangan daripada golongan Hadawiyah. Itu kalau mayat perempuan, imam duduk tang dada, mayat lelaki duduk tang pusat. Lepas tu pandangan Imam Syafi'i, mayat lelaki duduk tang kepala, mayat perempuan duduk tang lutut. 4 pandangan duduk dah. Kesemua ni ada hadis belakang. Tapi dalam banyak-banyak hadis ni, bab ni, hadis Samurah bin Jundab tidak diragukan. Hadis tadi ada kata sahih, ada kata tak, tapi hadis Samurah bin Jundab tidak diragukan. Itu terpulanglah. Ya, subhanallah. Tentulah kita ikhwan, bila kita nak buat sesuatu, kita lebih suka buat dalam keadaan menepati cara Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibn Bayda fil masjid. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kita daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita jarang baca Aisyah radhiyallahu anhuma. Kita lalu kata Aisyah radhiyallahu anhuma.
Kalau Abdullah bin Umar, kita kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kan? Aisyah, pak dia Abu Bakar kan? Kita pun boleh kata Aisyah radhiyallahu anhuma. Sebab Allah redha dia dan pak dia. Daripada Aisyah, keduanya lah. Dia Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, Aisyah kata, demi Allah, Aisyah kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan mayat dua anak baydha dalam masjid. Dia kata Nabi pernah sembahyang mayat daripada anak baydha. Anak baydha. Dua anak dia mati. Dua-dua Nabi sembahyang dalam masjid. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan mayat dua anak baydha. Mereka adalah Sahal dan Suhail. Sahal seorang, Suhail seorang. Mati dua-dua. Bapaknya bernama Wahab bin Rashi'ah dan ibunya bernama Da'dun, yang dijuluki dengan nama Baydha, yang bererti yang putih kerana sifat dan warna kulitnya yang putih. Dan Nabi sembahyang anak dia, anak Da'dun ni yang dapat gelaran Baydha ni, Nabi sembahyang anak dia Sahal dan Suhail ni dalam masjid, kata Aisyah. Aisyah berkata demikian sebagai bantahan atas orang-orang yang menentangnya ketika menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam masjid. Aisyah berkata, sungguh cepatnya orang-orang lupa bahawa Nabi SAW pernah menyolati jenazah dalam masjid. Aisyah kata, awaklah orang ni suka lupa. Depa mayat semua buat sembahyang di luar masjid. Depa lupa kan Nabi pernah sembahyang mayat Sahal dan Suhail, dua-dua anak Baydha dalam masjid. Aisyah kata. Dan Aisyah guna perkataan wallahi. Baik. Hadis ni ikhwan, dia nak bincang pada kita berkenaan dengan bolehnya sembahyang mayat dalam masjid. Yang sebelum ni, pada muka surat sebelumnya, hadis Najasyi kan, hadis ke 516 Haji Najasyi, dikatakan apa dia? Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi keluar pergi sembahyang di padang. Nabi tak sembahyang mayat Najasyi dalam masjid. Sedangkan Nabi sembahyang Najasyi, mayat tak ada. Najasyi duduk ada di negeri dia. Nabi sembahyang ghaib. Tapi Nabi pilih di luar musalla. Sedangkan boleh sembahyang dalam masjid, bukan ada mayat pun. Maka daripada hadis tu juga ada Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, penulis kata berdasarkan hadis ni makruh sembahyang mayat dalam masjid. Dia bagi satu pandangan, makruh sembahyang mayat dalam masjid. Hadis yang kita baca ni pula seolah-olah nak bagi tahu kata boleh pula sembahyang mayat dalam masjid. Baik, sebelum sampai situ, dalam hadis ni ada dua benda yang ulama kita bincang. Maknanya hadis ni ada tiga benda lah. Satu berkenaan dengan perkataan wallahi. Satu. Kedua, pada perkataan ala bna baydha fil masjid. Dua. Iaitu pada perkataan ala bna baydha. Dan ketiga, masalah salat fil masjid, sembahyang mayat dalam masjid. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, dia nak cakap hadis ni, dia start dengan sumpah. Dia kata wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demi Allah, Nabi sembahyang dua anak baydha dalam masjid. Dia guna perkataan demi Allah, sedangkan dia tak boleh sumpah pun. Kenapa dia sumpah? Ulama-ulama fiqh kita kata, para fuqaha kata, ini menunjukkan perbuatan Aisyah. Aisyah tak akan buat satu benda yang salah. Dia tak akan buat sebab dia isteri Nabi.
Bermakna dalam kes sumpah ni, ulama kata kita boleh bersumpah walaupun orang tak minta. Sekiranya kita nak taukid perkataan kita tu benar. Kita nak abad betul, kita cakap tu betul. Nak tarik perhatian orang, kita kata wallahi, betul. Demi Allah kita kata wallahi, saya tak bohong. Maka itu tak salah. Dan itu dibuat oleh Aisyah, walaupun benda tu tak diminta, maka dia sebut. Yang kedua adalah hadis ni Aisyah guna perkataan Bayda. Aisyah tak sebut nama dia. Aisyah sebut perempuan yang berkulit putih yang ada 2 anak. Ini lagi satu perbahasan para ulama. Bolehkah kita sebut berkenaan benda ni? Aisyah sebut apa? Kulit dia. Aisyah sebut kulit dia. Sedangkan nama dia Da'dun. Perempuan nama Da'dun pelik kan kalau Melayu bola. Kita tengok Taman Tun Sa'dun je lah. Kan? Da'dun. Tak pernah dengar nama perempuan lagu ni. Dan Nabi pun tak tukar nama dia. Biar nama dia lagu tu. Bolehkah kita sebut sifat-sifat yang sifat-sifat itu menjadi sifat keistimewaan bagi satu perempuan? Boleh ke tak boleh? Ulama kata kalau kita sebut, kemudian dia dengar, dia rasa malu dengan ucapan itu, maka kita tak boleh sebut, haram. Katalah dia putih. Kita kata ni hak yang putih tu kan. Tiba-tiba dia rasa kenapa nak angkat kalimah tu, tak sebut nama betul, maka kita tak boleh sebut dah lain kali. Tapi kalau kita sebut itu satu benda yang uruf, tak ada kesan apa pada dia, kita boleh sebut. Perempuan yang mana? Yang comel sikit tu kan? Kita kata, dia dengar, pasal apa nak sebut nama comel? Sedangkan saya macam perempuan lain juga. Dia tak boleh terima perkataan tu. Dia rasa itu memalukan dia. Maka kita tak boleh sebut dah. Walaupun benda tu ada pada diri dia. Kalau kita sebut juga, kita dianggap ribah pada dia. Maka tak boleh sebut yang tu. Hadis ini dijadikan dalil jumhur ulama tentang tidak makruhnya melakukan solat jenazah dalam masjid. Ini pandangan jumhur. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahawa solat jenazah dalam masjid tak sah. Main. Bukan kata makruh, tak sah. Sebab dia berpegang haji Najasyi. Kenapa dia kata tak sah sedangkan Aisyah kata Nabi sembahyang dalam masjid? Sebahagian riwayat menjelaskan Nabi sembahyang mayat Sahal bin Suhail ni kerana masa tu hujan. Masa tu hujan. Riwayat tambahan menyebut hujan. Pasal tu Nabi sembahyang. Dan Imam Malik kata, Aisyah tak sebut kalimah tu. Aisyah cuma sebut Nabi sembahyang dalam masjid. Kenapa Aisyah tak habiskan ayat tu? Kata mereka lah. Maka dia berkata, tak, Nabi sembahyang tu kerana sebab. Maka kalau kita ada sebab-sebab tertentu yang mesti mayat itu disembahyang dalam masjid, maka tak ada makruh lah. Boleh lah. Tapi kalau saja-saja sembahyang mayat di luar masjid itu jauh lebih afdal, kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Baik. Bahawa jenazah tidak disolatkan di masjid jami'. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berhujah atas pendapatnya dengan keluarnya Rasulullah ke tanah lapang untuk melaksanakan solat ghaib bagi An-Najasyi. Dan jawapan atas pendapat ini telah diuraikan di atas. Maka masa kita baca hadis Najasyi itu telah kita bincangkan. Ulama bincang kenapa Nabi keluar ke padang. Sebab Nabi nak habaq kata dia Islam, dia pemimpin, dan Nabi nak semua orang menyaksikan. Ini satu tak pakai pendengar. Tak pakai pendengar. Tak pakai pendengar.
Yang penting kawan-kawan kita tengok, duk tengok tu dengar. Bismillah. Baik. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, barang siapa solat jenazah dalam masjid maka tidak mengapa. Siapa sembahyang jenazah dalam masjid tidak mengapa. Pendapat ini dijawab bahawa nas tersebut telah didhaifkan oleh Imam Ahmad. Hadis Abi Daud kata, Nabi kata, siapa sembahyang mayat dalam masjid, tak apa, boleh. Ada dibawa riwayat Abi Daud. Imam Ahmad kata hadis itu hadis yang tidak sahih. Tapi hadis itu dianggap hasan oleh sebahagian. Imam Ahmad kalau dia kata hasan, dia kata hadis itu hasan, dia maksudkan dhaif. Kalau orang kata pada Imam Ahmad, pasal itu Imam Ahmad kata adapun hadis hasan dapat digunakan sebagai dalil untuk fadailul a'mal. Maka Imam Ahmad kata adapun hadis dhaif dapat digunakan dalam fadailul a'mal. Kita ambil hadis dhaif ni, kita kumpul lah buat fadailul a'mal. Lepas tu para pensyarah dia bercari apa maksud Imam Ahmad. Imam Ahmad maksud dengan dhaif itu adalah hasan. Maka adapun hadis dhaif boleh buat rujukan dalam fadailul a'mal, yang dia maksud dengan dhaif itu adalah hasan. Maka Bukhari kalau kata hadis itu hasan, dia letak sebelah. Untuk nak ambil hujah halal, hujah haram, hujah batal, hujah sah, dia mahu hadis yang benar-benar dalam kategori yang sahih. Imam Ahmad kata hadis itu hadis dhaif. Dia pun kata hasan. Betul lah, Imam Ahmad kata dhaif di sisi Ahmad itu bermakna hasan. Karena dalam sanadnya ada Salih Maula Saumah. Apa? Yang meriwayatkan hadis ini secara sendirian, dia menyendiri. Sedang dia adalah seorang yang dhaif. Adapun nas yang masyhur dalam Sunan Abi Daud ialah lafaz fala syai'un alaihi, bukan fala syai'un lahu. La fala syai'un alaih, maka tiadalah sesuatu ke atasnya. Bukan fala syai'un lahu, bukanlah tidak ada sesuatu baginya. Siapa nak sembahyang mayat dalam masjid, la syai'un alaihi, maksudnya dia lebih berat kepada janganlah. Tak ada apa kat atasnya. Ya, kalau kau nak sembahyang mayat dalam masjid, la syai'un alaihi, kat atas mayat tu tak ada apa-apa. Mayat tak dapat untung apa pun. Kalau kita sembahyang mayat di luar masjid, itu menepati sunnah. Tapi kalau hang sembahyang mayat dalam masjid, tak ada apa-apa pun dekat mayat ni. Kenapa nak berbangga sangat? Bukannya lafaz hadis itu fala syai'un lahu, bukanlah tidak ada apa-apa lahu bagi sembahyang tu. Fala syai'un lahu bermakna perbuatan kita sembahyang mayat dalam masjid, perbuatan kita bawa masjid masuk, bawa mayat dalam masjid itu fala syai'un lahu, perbuatan tu tak apa, tak ada apa-apa, tak berdosa perbuatan tu. Kata dia tak, lafaz tu bukan macam tu. Lafaz tu la syai'un alaihi, tak ada apa-apa kat atas mayat tu. Mayat tak dapat untung apa pun. Maka hadis ni Imam Ahmad kata hadis yang dhaif. Ikhwan, Imam Ahmad kalau kata hadis tu dhaif besar, ikhwan. Imam Ahmad terkenal dengan musnad. Dia tuan empunya sanad. 52 jilid kitab dia. Mana ada kitab sebesar Imam Ahmad? Bukhari dengan 5 jilid, syarah baru jadi 18 jilid. Muslim dengan 2 jilid, syarah jadi 16 jilid. Imam Ahmad syarahan dia saja 52 jilid Musnad Ahmad. Kitab hadis paling besar. Saya duk ingat Ustaz 10 jilid. Saya tengok set 10 jilid kat Iraq. Oh, alhamdulillah. Rupanya saya pergi rumah Dr. Basi 52 jilid. Saya kata 40 ni main kat mana? Ustaz Basi kata entah tengok tak habis.
pergi ke maktabah Abu Anas kan, subhanallah, bukan kata besar, dalam banyak-banyak kita hadis paling besar adalah Musnad Ahmad. Ya Allah, dia ada riwayat Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahaweh hampir 30 jilid. Macam ni lengan saya buat. Saya buat kat kitab lagu tu. Macam ni. Subhanallah. Jadi bila Imam Ahmad kata hadis tu dhaif, janganlah kita kata Imam Ahmad kata dhaif, orang lain kata sahih. Jarang kalau orang nak bantah Imam Ahmad ni, jarang. Dia tokoh besar. Dia besar dalam dunia hadis. Besar sangat-sangat dia ni. Telah meriwayatkan bahawasanya Umar Al-Khattab menyembahyangkan Abu Bakar di masjid dan Suhaib menyembahyangkan Umar di masjid. Dan menurut Al-Hadawiyah, memasukkan mayat ke dalam masjid hukumnya makruh li tanzih. Dia kata makruh li tanzih. Makruh tu boleh turun bertukar jadi makruh, dah larangan. Makruh tu memang larangan, tak ada pahala. Tapi larangan itu daripada tak ada pahala, dia boleh bertukar jadi dosa, kata ulama-ulama Hadawiyah. Mereka dan mazhab Al-Hanafiyah mentakwil hadis Aisyah bahawa yang dimaksud adalah Nabi menyembahyangkan dua anak baydha dalam masjid sedang jenazah keduanya di luar masjid. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi Abu Hanifah, dia berkata maksud Aisyah, Nabi semayang mayat Sahal dan Suhail ni dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid, mayat tu duduk luar masjid. Sana'ani kata apa? Penakwilan ini tak sesuai langsung dengan hujah Aisyah. Kok mana boleh takwil begitu? Tapi puas Allah bagi akal pada golongan mazhab Abu Hanifah ni, puas dia guna akal dia betul, dia guna sungguh. Itu tak dapat dipahami. Maka daripada hadis ni kita menyatakan sebahagian jumhur kata sembahyang mayat tidak makruh dalam masjid. Namun sahih perkataan Aisyah Nabi sembahyang anak baydha dalam masjid, perkataan tu sahih. Cuma ada riwayat lain kata hari Nabi sembahyang tu adalah hari hujan. Itu sahaja. Maka antara dua itu, kita kalau alhamdulillah kita sampai hari ini orang bawa mayat masuk dalam masjid pun tak ada apa-apa. Jalanlah macam biasa kan. Cuma kalau beri pilihan pada kita, ditanya sembahyang mayat dalam kotak tempat sembahyang tu, dewan sembahyang tu ke baik atau di anjung ke apa panggil balai lentang ke, situ ke baik? Kita kata lebih baik jangan sembahyang mayat dalam kotak yang kita duduk sembahyang 5 waktu tu. Haramkah? Kita kata dah. Kebanyakan ulama kata makruh. Sebab banyak mayat Nabi letak di luar masjid. Hanya satu-satu, bila banyak-banyak Nabi buat semua luar masjid, tiba-tiba ada 1-2 mayat Nabi masuk dalam masjid, benda ni automatik kita kata ma'lum minad din bid darurah. Benda ni terus kita boleh faham, mesti ada pasal. Automatik kita faham, mesti ada sebab. Maka para fuqaha kita dalam mencari sebab, mereka jumpa bermacam-macam alasan yang lain. Maka kita dengarlah perbahasan fuqaha kita, lepas tu kita padulah kekuatan hujah tu ada di mana. Baik. Wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, rawahu Muslim wa arba'ah. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia kata Zaid bin Arqam takbir atas jenazah kami dengan 4 kali takbir.
Dan sesungguhnya dia juga bertakbir atas jenazah dengan 5 kali takbir. Kemudian aku bertanya padanya, dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengannya. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang sahih daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ni nama dia Abu Ishaq Abdurrahman bin Abi Layla. Dia lahir pada 6 tahun dari sisa Khalifah Umar Al-Khattab. Dia mendengar daripada bapa dia Ali bin Abi Talib dan sekelompok sahabatnya lain. Dia dengar hadis daripada pak dia, daripada Ali, Sayyidina Ali dan sahabat lain. Dan dia meninggal pada tahun 82 Hijrah. Sebab-sebab kematiannya ada beberapa pendapat. Dikatakan dia hilang. Ada yang kata dia terbunuh. Ada juga menyatakan dia tenggelam di sungai Basrah. Yang mana satu benar, para ahli sejarah tak dapat nak buktikan. Tapi dia confirm dia mati pada tahun 82 Hijrah. Dia kata apa? Dia kata dia tengok Zaid bin Arqam semayang mayat 4 kali takbir, angkat 4 kali takbir, dan pernah dia angkat 5 kali takbir. Abdurrahman bin Abi Layla kata, aku tanya dekat dia, dia jawab, dia kata macam inilah Nabi angkat takbir untuk semayang mayat. Dia kata. Kata penulis, kata Imam San'ani, telah lalu pada hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salatnya untuk Najasyi dengan 4 kali takbir. Dan diriwayatkan juga 4 kali takbir ini dari siapa? Daripada Mas'ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Al-Bara bin Azib, Zaid bin Thabit. Dan As-Sahihain, dalam Sahihain dari Ibnu Abbas disebut riwayat sebagai berikut, Nabi salat pada kuburan dengan 4 kali takbir. Ibnu Majah mengeluarkan riwayat daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah dan bertakbir dengan 4 kali takbir. Ibnu Abu Daud berkata tidak ada dalam bab ini yang lebih sahih daripada hadis ini. Kebanyakan ulama berpendapat dengan 4 kali takbir tidaknya lain, baik daripada ulama salaf maupun ulama khalaf maupun salaf. Di antara mereka adalah imam mazhabnya 4, dan riwayat daripada Zaid bin Ali Al-Hadawiyah berpendapat bahawa salat ini dilakukan dengan 5 takbir, dan mereka berhujah dengan riwayat daripada Ali alaihi salam. Dia bertakbir untuk Fatimah dengan 5 kali takbir. Dan daripada Abu Hanifah, daripada Ibnu Al-Hanafiyah, sesungguhnya dia bertakbir atas Ibnu Abbas dengan 5 takbiran. Mereka mentakwil riwayat dengan 4 bahawa yang dimaksud adalah selain daripada takbir iftitah. Dan ini satu takwilan yang sangat jauh. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi nampaknya dalam riwayat sahih ni, semayang mayat boleh dibuat dengan 4 takbir dan 5 takbir. Boleh. Maka hadis yang berikut ni masih ada kena mengena dengan hadis tadi. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahli bin Hanif sitan wa qala innahu badriyun, rawahu Sa'id Ibnu Mansur wa asluhu fil Bukhari. Dari Ali radhiyallahu an, sesungguhnya dia bertakbir untuk Sahal bin Hanif dalam semayang mayat dengan 6 kali takbir. Dan dia berkata, sesungguhnya dia seorang ahli Badar. Hadis ini riwayat daripada Sa'id bin Mansur, dan asal hadis ini adalah daripada Al-Bukhari.
Menurut riwayat dalam Bukhari adalah sesungguhnya Ali alaihi salam bertakbir untuk Sahal bin Hanif dan Barqani menambah dalam mustakhrijnya dengan lafaz sita 6. Demikianlah yang disebut oleh Al-Bukhari dalam tarikhnya. Baik. Telah terjadi perbezaan riwayat dalam jumlah takbir pada sembahyang jenazah. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Sesungguhnya Umar berkata, semua itu pernah dilakukan. Apakah 4 kali takbir, 5 kali takbir, dan kami sepakat atas 4. Ibnu Munzir meriwayatkan dari jalan yang lain daripada Sa'id. Al-Baihaqi juga meriwayatkan daripada Abi Wa'il. Dia kata mereka bertakbir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang mayat dengan 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir dan 7 takbir. Kemudian Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah, semuanya mengkhabarkan apa yang telah mereka riwayat dan apa yang telah mereka lihat. Kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan 4 takbir. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan di dalam kitab dia dengan sanadnya Nabi SAW bertakbir dalam solat jenazah dengan 4, 5, 6, 7 dan 8 sampailah datang hari kematian An-Najasyi. Maka keluarlah Nabi ke musalla dan manusia bersaf di belakang. Kemudian Nabi bertakbir atasnya dengan 4 takbir. Dan tetaplah Nabi SAW bertakbir dengan 4 kali takbir sampai Allah mewafatkan beliau. Kata penulis, jika sah riwayat ini, maka Umar dan orang yang bersamanya tidak mengetahui ketetapan perkara atas 4 sampai beliau harus mengumpulkan mereka untuk bermesyuarat dalam hal itu. Itu kata penulis. Hadis-hadis bila kita kumpul hadis-hadis ni ikhwan, takbir ni takat yang Sana'ani bagi tahu sampai 7. Tapi dalam majmu' Nawawi kata boleh sampai 9. Boleh takbir jenazah sampai 9. Kalau pi 10 tu dah tak ada dah. Boleh takat 9. Kalau ada orang takbir mayat takbir sembahyang mayat sampai 9, Nawawi kata memang ada riwayat di kalangan para ulama. Ada. Nabi sebelum Najasyi mati, dia kata apa? Nabi bertakbir untuk solat jenazah sampai 7 kali takbir. Tapi pada hari Najasyi mati tu, Nabi pilih 4. Tapi sahabat di belakang ni semua tahu. Dia kata sampailah Sayyidina Umar tanya sahabat ni berapa kali, semua bagi keterangan. 4, 5, 6, 7, 8, semua bagi tahu. Sayyidina Umar kata, kerana dia khalifah, dia nak buat dan dia tak mau ada masalah dengan ulama-ulama di kalangan sahabat, dia bagi tahu, aku akan buat 4 seperti Nabi buat untuk Najasyi. Dan dia pun tak kata apa, bukan salah pun 4. Jadi sekurang-kurangnya 4 yang 3 tak ada, sekurang-kurangnya 4. Lepas tu boleh tambah 5, yang kelima tu nak baca apa? Salah pula kan. Ulama-ulama fuqaha kata yang kelima ni boleh baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Apa-apa doa kita nak baca. Dan kalau tak mau baca pun tak payah baca. Takbir ajalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan ada ulama juga kata kerak doa. Takbir keempat, Allah maghfir lahu kan, takbir ketiga. Saya masuk takbir kelima, dia tak tahu apa nak baca kan. Baca sekerat doa tu. Takbir lagi. Tapi riwayat-riwayat tak menyebut untuk takbir kelima, keenam, ketujuh, berbagai-bagai ni apa nak dibaca, tidak ada. Jadi just takbir. Kalau kita nak buat lagu ni boleh buat lah, tapi nak kena habaq jemaah. Tak apa, takut dia nanti beban, dia baling sejadah yang 4 pun apa. Masalah orang kita kan tak tahu. Masalah tak tahu. Kemudian antum tengok ikhwan, bab ni
Bab apa dia? Kita sembahyang mayat selalu pakai 4 takbir. Salah ke tak? Tak, riwayat sahih. Jelas boleh. Cuma masalah kita ni, bila kita beramal dengan 4 takbir untuk mayat, kita terlupa ada riwayat sahih kata boleh 5. Ada riwayat sahih kata boleh 6. Yang 5 ni, 6 ni, masyarakat kita daripada belum merdeka sampai merdeka tak pernah amal. Jadi kalau dia dibuat, dia jadi macam satu benda salah. Di sisi ilmu dia tak mau satu benda, kalau ilmu itu mendapat endorsement kata dia boleh, ilmu tak mau dia dilayan macam tak boleh. Cuma kenapa awak buat 4, saya pilih 4 lah. Benarkan orang buat lebih daripada 4 supaya orang tak kata tu salah, sedangkan tu ilmu. Dan riwayat siapa yang buat benda ni? Zaid bin Arqam. Betul tak dulu kita duk buat usrah kan, dalam usrah duk bagi tahu Nabi mula-mula buat usrah di rumah Arqam, Ibnu Abi Arqam kan. Semua keturunan dia lah Zaid bin Arqam ni semua. Siapa? Jadi itulah masalah dia. Sayyidina Ali takbir berapa? 6 untuk mayat Sahal bin Hanif. Kemudian ada riwayat bagi tahu Sayyidina Ali pada masa meninggal isteri dia Fatimah, Sayyidina Ali buat 5 takbir. Kita takbir Allahu Akbar. Kita ni sembahyang mayat. Sajalah saya nak bak, saja bak. Kita sembahyang mayat. Allahu Akbar. Kita baca apa? Fatihah kan? Allahu Akbar. Selawat kan? Allahu Akbar. Doa kan? Allahu Akbar. Terserah ha? Allahumma la tahrimna ka? Terserah. Lepas tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara kita. Cara macam ni ada tak riwayat? Ada. Memang jelas ada riwayat. Sama ada marfu' ataupun mauquf, riwayat yang direct pada Nabi ataupun terberhenti perbuatan sahabat, semua ada. Tapi ada lagi satu cara sembahyang jenazah. Mayat di depan, angkat tangan, Allahu Akbar, baca Fatihah kan. Lepas tu mulut saya kata, tangan tak angkat dah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, sampai habis. Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu, sampai habis. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, bagi salah. Assalamualaikum warahmatullahi, sekali je. Ada cara lagu ni. Boleh. Dan ini diangkat oleh siapa? Oleh Syaukani dalam Nailul Awtar. Kita ni, itu problem kita. Yang kita amal tu betul, sahih, memang ada riwayat dah. Tapi kita suka mengenepikan riwayat sahih yang lain juga. Sehingga kita anggap riwayat kedua ni tak patut diamal. Kita anggap dia pelik. Sedangkan yang kata sembahyang mayat ni bagi salam sekali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang mujtahid besar. Dia kata boleh. Abu Hanifah kata boleh. Takbirnya mula je. Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok siapa duduk sebelah kita, Allahu Akbar, lepas tu tangan tak naik dah. Kita boleh kata Syiah main pula dah. Tu bukan Syiah. Syiah tak angkat tangan terus. Lain, Syiah lain. Kenapa ilmu ni dia nak kita bahas? Supaya dia tak mau benda yang ilmu juga dihukum salah. Dia tak mau. Menghukum ilmu yang boleh dikatakan salah, itu jenayah dalam ilmu. Criminal knowledge. Itu jenayah dalam ilmu. Tak boleh. Kita kena terima lah. Boleh buat. Tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam sekali. Kita bukan yang tu. Kita selalu lepas sembahyang mayat kita baca doa kan. Kalau ada sembahyang mayat, lepas sembahyang mayat bagi salam tak baca doa tu pun dah krisis dengan kita. Sedangkan yang tak benarkan baca doa ni lepas sembahyang mayat, siapa dia? Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari, tokoh besar mazhab Syafi'i. Dia tulis Fathul Wahhab. Dia ada kitab besar dia nama dia Fatawa
Syekh Zakaria Al-Ansari. Dalam fatwa dia sebut. Sedangkan dia tu tokoh besar membela mazhab Syafi'i, dia kata angkat jenazah pi. Dah habis dah baca doa kat dia. Saat ni nak baca doa pula di mana? Atas kubur. Pulau Pinang dah fatwa. Oh, alhamdulillah. Macam mana? Allah. Tak dapat dikomenkan. Bismillah. Allahu Akbar. Maka akhirnya ilmu tinggal ilmu, amal tinggal amal. Akhirnya amal kita bertembung dengan ilmu. Ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan. Sedangkan bukan masalah salah benang. Semua itu diiktiraf. Diiktiraf. Itu Ustaz Nan sebut kan. Di Iraq mazhab Abu Hanifah. Tapi depa baca amin. Dengarlah juga sikit. Tapi Pakistan mazhab Abu Hanifah. Memang amin tak dengar terus. Kita ni ada beberapa tempat masjid kita kan dikatakan mazhab Abu Hanifah, tapi amin kuat juga. Sebab ada pandangan antara Abu Hanifah dengan ulama dalam mazhab Abu Hanifah ada berbeza pandangan tentang amin kuat ke tak. Bismillah kuat ke tak. Kunut ni ada ke tak ada subuh, depa sendiri ada pandangan. Kita pun pergi sembahyang tempat. Dia orang dot dengan za, dot dengan za benda yang sama. Kita wala dhalin, depa wala dhalin. Kita duk lihat tajwid ni daripada awal ikhfa, izhar, i'la apa? Huruf-huruf isti'la ni. Tiba-tiba imam kata wala zalim, punggah kita kata. Macam mana dia nak jadi imam tukar huruf? Dak. Kata-kata imam di Pakistan wala zalin. Memang tak telinga boleh keluar kata-kata. Apa ni? Ya, dia boleh. Dikira yang boleh pasal lahjah lisan dia pun. Dia boleh. Saya tengok sendiri di Iraq, kawan tu baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alamak. Habis sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib lain Lepas tu dia tukar baris. Mana boleh kita duk belajar daripada Hidayatus Subiah rukun sembahyang tu? Tak boleh Salah kata buat bodoh metara ni. Rupanya Nawawi sebut dalam Al-Azkar, boleh tukar him jadi home. Tapi jangan saja-saja tukar. Memang mereka tak boleh sebut him. Maka berbeza baris tapi makna tak berubah. Boleh dibenarkan. Pasal itu Quran pun ada perkataan sin boleh baca dengan sad. Zal boleh dibaca dengan zai. Kira-kira tertentu. Boleh baca. Tapi kita, pasal kita ini masalah kita. Mungkin dulu betul lah. Dulu kita kena ambil satu metod nak mengajar orang supaya tak keliru. Itu betul. Tapi bila dunia dah berkembang, kita kena benarkan orang belajar lebih. Supaya ilmu tak jadi mangsa. Apa yang kita nak amal tu hak kita. Tapi kita tak memangsakan orang lain. Kerana kita tak tahu dalam bab tu kata, rupanya boleh. Kita tak tahu. Mazhab Syafi'i, nabis tak boleh minum. Nabis ni rendaman kurma ke anggur ke yang dah nak jadi arak dah. Dia panggil nabis. Tak boleh minum. Abu Hanifah boleh minum. Dan dia bawa riwayat Sayyidina Umar masa ditikam kan. Sepok ni, dia pun bagi dia minum nabis. Anak dia kata masa bapa aku minum tu aku duduk nampak dia keluar dengan darah. Kita kena lapang dada. Kita tengok dia ni makan tuak. Makan tuak apa? Pi Kelantan, tepi jalan orang makan tuak. Nanti sahabat. Ayat nira. Dia panggil tuak. Ayat tuak. Kita kata kedai tuak dah tutup dah tempat kami. Apa duk jual macam sini? Ya subhanallah. Begitulah. Maka ini semua kita kena dengar, kita kena ambil tahu. Bahagian mana kita nak amal, itu adalah hak kita. Hak kita. Maka satu masa kita jadi imam untuk keluarga kita. Kita nak takbir sampai 5 takbir, itu hak kita. Kalau imam takbir sampai 5, makmum macam mana? Takbir lah. Dijadikan imam untuk diikuti.
Ada dua pandangan para ulama untuk makmum yang masbuk kalau sembahyang mayat. Syekh Sabit cerita dalam fikih sunnah. Satu pandangan diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita masbuk, kita main-main, kita pun tak tahu ada berapa rakaat iman, berapa takbir. Dia pun takbir, Allahu Akbar. Dapat baca Fatihah. Tengok-tengok dia takbir lagi sekali. Oh, dia baru 3 lah tadi kan. Kita dapat 2, dia bagi salam. So, kita macam mana? Riwayat daripada Aisyah kata, bagi salam. Tak ada nak apa? Nak sambung. Tak ada. 2 je kita dapat. Aisyah kata bagi salam. Bagi salam. Satu. Lagi satu pandangan kata tak. Kerana dalam hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, dan Nabi kata sallu ala sahibikum. Dia punya sirah lapas dia sama. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang, dan pergi semayang mayat pada saudara kamu. Maka kalau semayang hak biasa ni, kita main-main, kita dapat 1 rakaat ke 2 rakaat, imam bagi salam, kita kena bangkit sambung. Yang ni pun takat mana takbir kita dapat dengan imam, dapat. Yang imam bagi salam, kita kena takbir lagi. 2 pandangan ada. Maka satu pandangan Aisyah sebut, satu pandangan fuqaha sebut. So dua-dua boleh amal, tak ada hal. So kalau bagi pilihan, nak ambil yang mana? Kan? Kita bagi, imam dah bagi salam, kita lagi 2 takbir nak angkat kan. Lepas tu kita duk tengok pula apa dia, yang nak angkat mayat, nak turun daripada masjid ni, semua orang tua, orang muda tak ada. So kita ambil pandangan Aisyah, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkat mayat tu pergi. Ni apa ni, sembahyang mayat 2 takbir aja ada. Itu ada riwayat, itu satu pandangan. Sujud sahwi tak ada. Main terlambat guna dia pergi buat sujud sahwi kerana sembahyang jenazah, tak ada. Hari ni nampak tak tahu apa benda ya. Tak faham macam mana? Kita masuk 2. Ya. Kita nak terus juga. Tak apa, itu tak ada hal dengan kita. Yang bestnya kalau dia pun nampak orang duk semayang tu, dia patut salah angkat lagi. Bagi kesempurnaan semayang tu ada pada orang ni kan. Tapi kalau dia bangkat pun tak ada hal apa. Dia tak ganggu kita. Sebab semayang kita tak ada rokok, tak ada sujud apa. Takbir je lah. Masya Allah. Ya. Imam takbir 4. Dia bagi salam. Dia bagi salam kan. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata Subhanallah. Lepas tu apa dia buat? Dia takbir je lah. Takbir kita ikut lah. Tak ada sujud sahwi. Sujud sahwi tu tak cerita ada. Kita teruskan. Sebab 3 tak ada, 4. 4. Yalah. Yang ni wallahu taala alam. Kalau dari segi hadis ada, hadis Muslim. Tapi Nabi bukan maksud dengan lepas mayat kita kata apa kita mau kata pada ini mayat. Tapi Nabi maksud dengan marra ala janazatin. Mayat tu lalu. Lepas tu fa usniya alaihi khairan. Orang pakat duk puji dia. Nabi kata wajabat. Nabi kata pastilah. Tengah Nabi duk cakap lagu tu, orang kata mayat tu pun hilang dah ke mata. Lalu satu mayat lain, fa usniya alaihi syarran. Orang duk kata dia ni tak baguslah, mati awal pun bagus ya. Orang duk sebut bukan. Nabi ulang benda yang sama. Nabi kata wajabat. Nabi kata pasti. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mayat ni orang cakap pasal benda baik pasal dia pun hang kata wajabat. Orang cakap buruk pasal dia pun hang kata wajabat. Ya, sudah apa maksud engkau? Maka Nabi kata antum syuhada'ullah fil ardi. Nabi kata bila satu orang tu mati, orang duk cakap kata dia baik, kamu adalah saksi Allah di atas muka dunia, maka pasti dia sampai syurga.
Bila dia mati, orang sendiri nak sebut tanpa diupah, tanpa dibuat program, orang sendiri sebut, kata, ya Allah. Orang bukan tak puas hati. Nabi kata wajabat. Kerana benda tu keluar daripada hati orang. Nabi kata, pastilah dia dapat apa yang kamu ucap. Terutama kamu, Nabi kata, para sahabat. Kamu adalah saksi Allah di atas muka dunia. Itu yang ada. Memang itu hadis Muslim. Sahih ada tu. Tapi kita pula pergi adaptasi dalam masalah mayat. Habis-habis semayang mayat, apa kita mau kata pada ini mayat? Tayyib. Semua kata. Iyalah, takkan nak kata jahanam kot. Siapa berani kata? Itu adab kita dengan mayat. Tak perlu kata. Pasal kita dah kata dah, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampun semua silap dia. Dengan aku, dengan siapa-siapa, semua dosa dia, ampun ya Allah. Maka Nabi kita lepas semayang mayat, jangan cela, jangan cerca mayat. Tutup buku itu. Kalau kamu cerca balik mayat, itu bermakna doa kamu tak ikhlas, kamu tak masuk dalam 40 orang tu. Itu masalah kita. Hak-hak mereka sebut tu sebenarnya tak ada masalah, tapi Nabi tak suruh pun. Bukan maksud Nabi yang tu pun. Pasal tu semua mayat ini kita duk bincang. Berapa takbir untuk mayat, berapa banyak takbir untuk mayat, mayat semayang dalam masjid ke luar masjid, semua kita jumpa hadis. Takat lah tak jumpa lagi hadis apa kita mau kata pada ini mayat, tak ada. Bab tu tak ada. Bab tu cuma ada di kampung-kampung lah. Oh mana? Yes. Betul lah. Betul. Ya, kalau ada pasien masuk masjid tak apalah. Kalau saya saja. Baik. Ya cikgu. Ya cikgu. Ya. Allah Maha mengetahui. Nombor satu, adakah orang mati hari ini masa dia panjang kan? Bila nak kiamat, dia duduk dalam tu dia dapat apa? Kita kata yang pertama, Quran bagi tahu pada kita secara ghairu sarih, secara tak jelas. Satu isyarat yang tidak jelas, Quran kata tetap adanya azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha. Kami bakar mereka dengan api. Ulama-ulama tafsir kata di sini maksudnya siksa kubur. Siksa kubur ni ada. Allah azab orang tu, dan Quran kata pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapa yang kena azab ni? Firaun. Kena dalam kubur sampai nak berlaku kiamat. Kena tak berhenti. Lagi lama. Satu. Lama dia kena siksa kubur. Ya, dia kena siksa kubur lama. Cuma siksa kubur ni, jenis siksa kubur tu tak sama. Ada orang ringan, ada orang berat. Tapi kalau dia dapat ringan, lama mana? Lama itu ajalim musamma, masa yang Tuhan tentukan pada dia. Dalam kubur dia kena lama mana? Tapi kalau kita banding dengan nak berlaku kiamat, lama dia kena. Dia duduk tempat tu lama, sangat lama. Dengan kawan, dekat-dekat nak kiamat baru mati. Pertama kita kena tahu, orang yang boleh hidup sampai hari kiamat, tak ada satu orang beriman. Semua orang kafir. Tak ada siapa orang beriman. Semua orang kafir. Maka nanti sebelum berlaku kiamat, Allah hantar satu angin, dalam riwayat Muslim, angin tu akan mematikan semua orang beriman. Tak ada siapa dah temukan. Imam Mahdi pun dah turun, Nabi Isa pun dah Imam Mahdi pun dah keluar, Nabi Isa pun dah mai dah, settle dengan dajjal-dajjal ni semua. Tunggulah satu masa nak kiamat. Hantar satu angin, semua orang beriman mati. Dunia dipenuh dengan orang tak beriman. Orang tak beriman yang mana? Nak sebut perkataan Tuhan pun daripada tak tahu dah. Sedangkan setiap agama ni ada nama-nama perkataan yang menunjukkan Tuhan, semua tak tahu. Masa itulah berlaku kiamat.
Allah tak izin satu orang beriman tengok langit daripada atas turun ke bawah. Tidak ada. Semua mati sesiap. Dan angin lembut itu bawa jiwa-jiwa orang beriman pergi. Depa yang mati hari itu, adakah kita kata depa tu mati-mati, depa masuk alam barzah kan? Masa dia lama? Tidak. Sebab bila Allah bagi mati semua orang hama kiamat, tiupan sangkakala pertama, nak berlaku sangkakala kedua pula, hanya Allah yang tahu tarikh dia. Lama. Sangat-sangat lama. Bumi ni akan dihujani. Masa tu tak ada dah bumi ni, tak ada dah langit ni. Hujan. Allah akan berseru-seru. Limanil mulk yaum la ilaha illa ana wahidul qahar. Allah kata, mana pembesar? Mana orang tu? Mana orang ni? Hari ni tak ada siapa melainkan aku. Maka lama manusia itu duduk dalam penderitaan bagi yang jahat, bagi yang baik tetap dalam nikmat. Tapi lama dia dengan lama kawan yang mati baru ni, yang mati lama dulu kan, dia baru mati je, kiamat dah. Dia tu mati lama dah. Adakah kawan ni lebih lama lagi? Jawapan tak. Azab ni sama. Tuhan dengan kebijaksanaan dia menyusun masa dan waktu, dan Tuhan yang Maha Kuasa menentukan kemampatan azab tu. Dia ni walaupun waktu dia pendek, tapi dia kena, bahasa kita kata, sama kau dengan kawan yang panjang tu. Sehingga kawan yang mati lama dengan dia mati sat, kawan ni tak boleh kata untungnya aku mati sat dah kiamat dah. Menyesal dia. Pasal apa aku kena azab macam ni? Lebih dahsyat pada kawan yang lama tu. Maka mukmin daripada hari dia mati sampai berlaku kiamat. Apa Quran kata? Di akhir pada surah An-Nazi'at. Ka'annahum apa? Ashiyatan aw duhaha tu. Ada di bawah tu Allah kata mereka duduk macam mana waktu pagi menjelang waktu duha. Itulah tempoh kiamat. Nikmat. Orangnya azab kena azab. Sangat azab. Cuma jenis azab tu kita tak tahu macam mana. Ada ringan, ada berat, ada yang berpanjangan, ada yang tidak berpanjangan. Dia kena azab berat, panjang. Lepas tu habis masa dia kena azabnya ringan. Itu mungkin berbeza masa, tetapi isi azab sama. Sangat sama. Cara malaikat mai, mungkar nakir mai, tanya, pukul di dalam hadis Bukhari kan, pukul tengah-tengah ni. Remuk, Nabi kata mata dia masuk ke dalam remuk, tak didengari oleh manusia dan jin. Andai kata jin dan manusia dengar, akan pengsan lala tu juga. Maka sangat dahsyat pembalasan Tuhan. Ya. Jadi mereka ada tengok berapa ustaz dan ustazah buat. Bila mati tu, mereka nak main di rumah. Mahal yang kalau di saya sekolah. Kedua di Sumatera kan. Betul lah. Jadi bila orang ramai kami itu, family tu. Macam mana? Banyak tengok ustaz. Sepatutnya dibuat ramai-ramai sekali lah. Ada satu yang jahit. Yang kumpul yang ni kan. Ya. Mungkin lah. Saya pun tak tahu sebab apa, tapi mungkin kadang-kadang ada sebab. Kalau nak sembahyang di rumah ni, sebab nak bagi keluarga-keluarga hak perempuan sembahyang. Sebab masyarakat kita ni tak didedah perempuan sembahyang mayat. Jadi bila perempuan nak sembahyang mayat, nak ambil kawasan rumah. Sedangkan Aisyah panggil kan mayat Abdul Rahman. Hampa nak pergi mana mayat dia ni? Sedangkan ibu dia tak sembahyang lagi. Ummahatul Mukminin, mak dia tak sembahyang lagi, bagi aku sembahyang kat dia. Jadi Aisyah sembahyang mayat. Jadi satu orang yang belum sembahyang mayat lagi, dia nak sembahyang kat atas mayat tu boleh. Tapi kita sembahyang kat rumah, lepas tu kita pergi satu tempat lain lagi kita sembahyang. Itu tanya itu untuk apa? Wah, kalau kita kumpul manusia yang banyak di satu tempat kita sembahyang, itu lebih baik.
sayang. Ustaz, macam Rasulullah wafat, semayang tu seorang-seorang sekali baru dia Seorang-seorang. seorang-seorang bukan jemaah lah. Tak jemaah. Bukan jemaah lah. Tak jemaah. Ah. Dia pun tak berani. Dia pun tak berani. Seorang-seorang semayang tu. Tak berani, siapa pun tak berani start. Banyak kali dah tak tahu. Banyak ramai orang. Dah pagi orang. Nabi dah ambil masa yang lama Lama. untuk ke bumi kan. Untuk bumi. Senin, hari Rabu baru tanam. Macam pemimpin bila Ustaz, bila pemimpin mati, Ha. nak tambah orang lain kan. Tunggu hari yang Ya, itu Allah Ta'ala alam. Itu sebenarnya satu perkara yang tak patut jadi, ya. Kan, tak patut. Dia orang ni mungkin ambil kes ni lah, kes jenazah Nabi. Kes jenazah Nabi saya fikir berbeza dengan kes pelantikan kuasa kita. Sebab bila Nabi wafat, negara tak ada pemimpin. Tak ada pemimpin. Siapa yang nak mengarahkan Nabi? Siapa nak mengarahkan korek sana, korek sini? Siapa nak mengarahkan? Tak ada siapa berani mengeluarkan perkataan nak urus mayat Nabi. Malaikat mereka pergilah sedikit kepada Saqifah Bani Sa'idah. Dia akan tengok jarak dengan masjid kan. Di Masjid Nabawi sana. Kat pokok tu. Dia tulis Saqifah. Macam taman kan dia buat. Saqifah. Lani dengan dia dah tebang dah semua lagi kita nampak teru. Daripada Masjid Nabi nampak sana. Nampak dia saja. Pergi situ. Sahabat mula bincang. Siapa nak keluarkan arahan. Dan masa tu bukan semua kata aku. Semua duk habak nama kawan ni. Semua duk tempih. Abu Ubadah Al-Jarrah nama dia naik, Umar nama dia naik, Abu Bakar nama dia naik. Dan bila naik nama satu orang ni, tak ada siapa pun nak bantah. Dan sekali semua kata Abu Bakar lah. Kerana dia boleh bawa satu riwayat, selesai masalah. Para anbiya ni, macam mana mereka mati, tang situ dikebumikan. Nanti kita baca dalam Ibnu Hisham, ada bagi pandangan nak balik Mekah mayat Nabi. Dan semua orang tak berani bantah. Sampailah Umar, Abu Bakar keluar ke riwayat ni. Para anbiya, Nabi pernah kata para anbiya macam mana mereka mati, di situ mereka disemadikan. Tengok-tengok Nabi wafat dalam bilik Aisyah, tanam situ. Semua setuju Abu Bakar punya pandangan benar. Tu pun dia tak berani jadi imam. Sama jadi imam, takut. Siapa nak pimpin? Nak bagi mani mayat, nak fikir. Nak sentuh macam ni ke, nak lapik ke, baju Nabi nak buat ke mana. Aisyah kata, kalau bukanlah hari itu hari yang sangat sibuk, kata Aisyah, kami isteri Nabi akan urus jenazah Nabi. Tapi kami tak boleh nak buat. Sibuk sangat hari itu. Kata Anas, dalam riwayat, Anas kata apa? Takdan kami tanam Nabi atas dalam lahat. Dah naik dah. Ni, apa panggil macam ni buat apa? Ketuk kan? Pasiak Takdan kami nak ketuk tangan macam ni lagi. Takdan. Kami tengok ke langit. Kami rasa mendung ni macam dah nak malam dah. Kami rasa punya gelap Madinah hari ni. Siapa nak jadi leader ni? Ada pun kita hari ni, orang-orang besar mati, dah tertulis siapa nak naik. Kalau Raja Fulan ni mati, dah tertulis dah. Mereka ada mesyuarat raja-raja. Mereka ada dah tertulis dah. Yang tu boleh buat bila-bila. Apa siapa nak tahap mayat ni? Dan ini sesuatu, mereka kias dengan mayat Nabi, saya rasa ini kias yang tak betul dan mesti diperbetulkan. Tak betul. Dah habis, dah siap semua. Dah mandi, dah kapan, untuk apa kita tangguh? Nak bagi rakyat sembahyang. Bukti lah tak mana-mana, masjid besar-besar ada. Pergi musala ke, tengah padang kita sembahyang ramai-ramai kat pemimpin kita. Lepas tu tanam selesai. sama juga dengan orang, kalau orang mati di rumah setengah negara 5/4 lah. Ya. Betul. Betul. Dia makan 2-3 hari. Itu tak apa kan? Itu boleh lah. Pasal apa? Pasal negara tu tak bagi. Mana sebagai contoh yang tak bagi? Saya ingat Cina kot. Cina boleh. Pasal kita ada ustaz dulu mati. Balik. Dia tak bagi. Ini ada jiran mati yang mati di sana. Mak dia di sana. Yang boleh pergi sana okey lah kan. Pasal proses nak balik pun kita tahu juga mayat. Bila dia nak balik, dia buang habis ni. Cecayak dalam kepala ni semua dia kena berkeluar. Dia berkeluar otak. Dia berkeluar otak. Dia, kira balik body kosong.
Dia cucuk tu je lah. Siapa mau main lagu tu? Kalau balik, kalau negeri yang bagi balik, dia buat lagu tu. Siapa mau? Kasih balik tu dalam 15 tak pecah. Okay. Ya, kalau negara tu bagi tanamlah. Kecuali dia tak bagi, terpaksa balik. Itu satu bab. Semoga Allah merahmati mayat itu. Ada riwayat kata siapa yang mula jenazah berjemaah yang jadi imam Tak faham maksudnya. Rasulullah lah masa ada jenazah sahabat yang meninggal. Rasulullah jadi imam. Betul? Sebab Rasulullah wafat. Rasulullah wafat siapa pun tak berani jadi imam. Kemudian lepas tu iya. Iya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Dia punya cerita dia macam ni. Cerita dia hanya mayat Nabi saja dia tak berani jadi imam. Lain daripada sembahyang jemaah macam biasa. Adapun lepas Nabi wafat diikuti dengan kematian Abu Bakar, kan? Lepas tu anak dia. Semua sembahyang jemaah. Dia buat seperti yang Nabi tunjuk. Tapi cuma mayat Nabi je. Tak berani. Wahai wanita Abu Bakar dengan kelebihan masa dialah satu-satunya umat yang pernah jadi imam dekat Rasul. Pun dia tak berani. Dia sentiasa duk kata tak boleh aku tak tahu. Sembayanglah apa tak sembayang. Punya takut. Lepas tu sembayang jadi biasa. Dekat orang lain dia pun pergi ke depan. Anak Nabi mati Fatimah. Sayyidina Ali jadi imam. Tak ada masalah pun. Sayyidina Ali bagi mandi isteri dia. Abu Bakar mati, isteri dia bagi mandi dia. Tak ada masalah. Tapi bila Nabi wafat, siapa nak bagi mandi? Mula bincang. Wahai Nabi pernah lawak kan dengan Aisyah? Kan? Kalau hang mati dulu, aku mandi hang, aku kapan hang? Aisyah kata terlupa saat aku. Pasal apa? Pasal hari itu sangat sibuk. Ya subhanallah. Kerana memuliakan Nabi, dia pun takut. Dalam riwayat dia sebut pertama nama Ali, kedua nama Fadal, dan ada satu nama yang saya tak ingat. Depa yang memandikan Nabi. Punyalah lagu tu, Allah Akbar. Takut. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wanginya engkau masa hidup dan engkau mati, sememangnya engkau Rasulullah. Duk bagi mandi tu duk bau. Ada riwayat-riwayat tak sahih ni banyak. Masa malam tu dia tidur. Macam mana nak urus mayat Nabi ni kan? Ada suara datang. Ini semua riwayat-riwayat yang tak sahih. Tetapi ketika para ulama cerita masa Nabi wafat, dia pun tak buang riwayat ni. Dia pun letak. Satu suara datang. Jangan buang baju dia. Mandikan dalam baju. Semua yang terlelap tu para sahabat jadi macam terkejut. Betul juga. Tapi tak tahu suara siapa. Macam-macam riwayat yang lagi kalang kabut pun ada. Nabi Khidir yang main menjelma bagi mandi. Itu semua kalang kabut lah. Tapi ada dicatat dalam tarikh yang dicatat. Ayat bagi dalam Nabi tu yang jadi masjid tu. Allahu Akbar. Baik. Ini pula hadis daripada Jabir. Hadis ni kita sambung minggu depan. Maka selesai bab tu. Bab takbir sembahyang jenazah dah selesai. Dia nak masuk ni pula bab apa? Bab berkenaan dengan apa kita nak baca dalam sembahyang jenazah yang Nabi ajak pada kita. Wallahu taala a'lam.